Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa sekali lagi. InsyaAllah dalam siri ini kita akan berbincang berkenaan dengan prinsip pembangunan berteraskan Islam yang keempat. Yang prinsip yang keempat ini ialah berkenaan dengan kerangka pembangunan berteraskan Islam. Kita telah bincang pasal tasawufnya, acuan. Sebelum pada ini kita telah bincang juga berkenaan dengan pelaku pembangunan. Kemudian kita telah bincang tentang skala waktu pembangunan. Jadi sekarang ini yang keempat ini kita nak bincang pasal kerangka pembangunan. Dan pasti sekali dalam kita nak membangunkan sesebuah masyarakat ataupun negara mengikut Islam, kita kena ada kerangka dia. Malah dalam pembangunan konvensional pun dia ada kerangka tertentu dalam nak membangunkan, nak melakukan sesuatu pembangunan. Jadi kalau dalam pembangunan berteraskan Islam ini, prinsip keempat ini, kerangka pembangunannya ialah ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Apa ni ilmu fardu ain? Sebagai kerangka pembangunan berteraskan Islam. Sebenarnya dalam Islam ini ada dua bentuk ilmu. Satu apa yang dipanggil sebagai ilmu fardu ain, ya, yang kita jadikan sebagai kerangka pembangunan berteraskan Islam ini. Kemudian yang satu lagi ialah ilmu fardu kifayah. Dalam kita nak membangun, pembangunan itu ialah fardu kifayah. Tetapi kerangka dalam nak membangunkan fardu kifayah itu ialah ilmu fardu ain. Ini kita tengok ya, ilmu fardu ain itu ialah satu ilmu yang menjadi tanggungjawab individu, tanggungjawab setiap orang-orang Islam untuk belajar dan mengamalkannya. Manakala ilmu fardu kifayah itu tanggungjawab sosial untuk melaksanakannya, untuk mengadakannya, untuk belajar. Bezanya ilmu fardu ain itu artinya setiap orang Islam mesti belajar ilmu fardu ain ini, kemudian pada masa yang sama mesti melaksanakannya. Manakala ilmu fardu kifayah itu, kalau kita dalam satu society, maka dia menjadi tanggungjawab society itu, masyarakat itu, untuk mengaji ilmu fardu kifayah itu. Dan kalau sekiranya sudah ada orang penuhi, kalau seorang sudah penuhi, maka semua orang lain lagi terlepas daripada dosa. So ilmu fardu ain itu oleh kerana tanggungjawab individu. Kalau siapa yang tak belajar dan tidak melaksanakannya, maka mereka akan berdosa. Tapi ilmu fardu kifayah, kalau dalam sebuah masyarakat itu dah ada seorang belajar ilmu fardu kifayah berkenaan ilmu yang diperlukan oleh masyarakat itu, maka orang lain semua bebas daripada dosa. Misalnya contoh, dalam sebuah masyarakat belum ada doktor, maka wajib bagi masyarakat itu melahirkan seorang doktor paling kurang. Selagi tidak ada doktor dalam masyarakat itu, dalam masyarakat Muslim itu, maka selagi itulah semua mereka berdosa. Sehingga lahir, maka barulah terlepas daripada dosa tersebut. Berbeza dengan fardu ain nanti, dosa itu dosa pribadi, tanggungjawab itu tanggungjawab individu. Begitulah juga dalam ilmu pembangunan ini. Dalam satu masyarakat, jika tidak ada ahli pembangunan, jika tidak ada ahli ekonomi, tidak ada ahli perniagaan, maka dengan sendirinya seluruh masyarakat di tempat itu, dalam karya itu, berdosa. Sehingga ada walaupun seorang yang dilahirkan barulah terlepas daripada dosa fardu kifayah tersebut. Jadi ada dua ya. Kalau kita tengok kerangka tadi ialah, kalau kita tengok pembangunan itu fardu kifayah. Artinya selagi tidak ada ahli pembangunan dalam sesuatu masyarakat itu, seluruh masyarakat itu berdosa. Misalnya mengeluarkan makanan, tidak ada pengeluaran makanan yang halalan thayyiban misalnya dalam masyarakat itu, seluruh berdosa. Tetapi setelah ada seorang, maka barulah lepas dosa itu.
Tetapi pada masa yang sama, walaupun pembangunan itu adalah fardu kifayah, tetapi bila nak buat fardu kifayah itu, kerangkanya mestilah di bawah fardu ain, di bawah ilmu fardu ain. Fardu ain ini ada 3 jenis ya. Ada 3 jenis. Yang pertama dipanggil tauhid. Tauhid ini ialah ilmu yang ada kena-mengena dengan akidah, dengan keyakinan kita kepada rukun iman, keyakinan kita kepada rukun Islam. Itu tauhid. Yang kedua ialah fiqh. Fiqh itu ada kena-mengena dengan syariat ataupun peraturan-peraturan hidup. Para ulama membagikan ya syariah itu kepada 4 jenis. Yang pertama ialah ibadah, artinya ada syariat dalam kita melakukan ibadah. Ya, misalnya nak solat ada caranya, nak ambil wuduk ada caranya, nak berpuasa ada caranya, nak naik haji ada caranya. Itu ibadah asas. Tapi dalam ibadah umum pun sama juga. Dalam nak berniaga ada caranya, dalam nak berkomunikasi ada caranya, ya, dalam nak melakukan hal-hal pendidikan ada caranya. Jadi ditentukan dalam ibadah. Dalam ibadah. Tapi ibadah di sini ni lebih bermaksud ibadah asas dan juga termasuk juga ibadah umum. Ada cara-caranya ya. Kemudian yang keduanya ialah dalam muamalat. Dalam melaksanakan kehidupan hari-hari. Dalam berhubungan antara masyarakat. Itu juga ada cara-caranya, ada syariatnya, ada peraturan-peraturannya. Dan yang ketiganya dalam munakahah, dalam berumah tangga. Dalam berumah tangga juga ada peraturan-peraturannya ya. Bagaimana mahu mencari seorang bakal isteri, kemudian setelah berjumpa bagaimana mahu menjalin pertunangan. Begitu juga selepas itu bagaimana disahkan untuk menjadi suami isteri melalui akad nikah, dan begitulah seterusnya setelah berumah tangga, apa tanggungjawab isteri kepada suami, tanggungjawab suami kepada isteri, tanggungjawab ya bapa ibu kepada anak-anak, tanggungjawab anak-anak kepada ini, kalau kepada ibu bapa apabila ada krisis bagaimana menyelesaikannya. Itu diceritakan semua peraturan-peraturan itu dalam munakahah. Dan akhir sekali ialah dalam jenayah. Artinya ada peraturan-peraturan untuk menghukum orang-orang yang melakukan jenayah. Untuk melakukan jenayah. Dan hukum-hukum itu, cara-cara itu ada yang berbentuk hudud, artinya keputusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang berbentuk qisas, ya, dan juga dia ada 3 ya, hudud, qisas dan hudud, qisas, ada satu lagi saya lupa, minta maaf ya. Jadi dalam jenayah itu ada 3, artinya ada yang diputuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hudud, tetapi pada masa yang sama ada yang Allah berikan kebenaran kepada mahkamah untuk menjatuhkan hukuman. Dan ada lagi hudud, qisas, dan satu lagi ialah Allah memberikan kekuasaan kepada keluarga untuk memutuskan. Misalnya ada ahli keluarganya dibunuh, maka ahli keluarga tersebut ada hak untuk sama ada berbicara dan menjatuhkan hukuman ataupun menghalalkan ataupun mengampunkan mereka ini ya. Jadi itu dalam bab jenayah. Jadi itu fiqh, ada syariat-syariat ini dalam keempat itu. Yang ketiganya ialah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini ada kena-mengena dengan ilmu akhlak. Bagaimana kita nak membina akhlak kita dengan membuang sifat-sifat terkeji dalam diri kita, sifat-sifat mazmumah dalam diri kita, dan juga bagaimana memperbanyakkan sifat-sifat terpuji dalam diri kita ataupun sifat-sifat yang dipanggil sifat-sifat mahmudah dalam diri kita. Jadi ini 3 ilmu yang mesti ada dalam kerangka pembangunan berteraskan Islam ini, kerana ketiga-tiga ini sangat penting. Kalau kita umpamakan ilmu ini sebagai sebuah pokok,
maka tauhid itu adalah akar tunjang kepada pokok tersebut. Fiqh adalah batang kepada pokok tersebut. Manakala tasawuf adalah buah kepada pokok tersebut. Jadi kalau sekiranya sebuah pokok itu tidak ada akar tunjang, yang ada batang dengan buah saja, itu tidak menasabah. Pokok itu tak mungkin akan hidup. Jadi begitulah kalau dalam kita nak membangunkan secara Islam, tiba-tiba kita buang tauhid, kita hanya berdasarkan kepada fiqh dan tasawuf saja. Artinya kepada syariat dan juga kepada akhlak saja. Tauhid, rasa bertuhan itu dibuang. Itu tak menasabah. Ya, sebab dia tidak akan hidup dan dia tidak akan jadi satu bentuk pembangunan berteraskan Islam. Sama juga kalau sekiranya ada fiqh saja, tauhidnya tak ada, tasawufnya tak ada. Ya, batang saja. Itu dipanggil pokok itu tak hiduplah, batang saja, dia macam balak saja ya. Itu juga tidak menasabah kalau sekiranya ada syariat saja tapi tauhidnya tidak ada, akhlaknya tidak ada dalam membuat pembangunan berteraskan Islam. Dan begitu juga dengan kalau sekiranya hanya menumpukan kepada akhlak saja, tauhid tak ada, syariat tak ada. Artinya akar tunjang tak ada, batang tak ada, yang ada buah saja. Itu juga tidak cukup. Jadi dalam pembangunan berteraskan Islam, dia mesti merangkumi ketiga-tiga ilmu ini. Jadi ilmu inilah merupakan kerangkanya yang mesti diambil kira. Walaupun pembangunan itu merupakan fardu kifayah, tapi fardu kifayah ini ya dilindungi ataupun dipayungi oleh ilmu fardu ain. Dan di dalam membangunkan fardu kifayah tadi, maka kena mengambil kira kesemua ilmu-ilmu fardu ain itu, sama ada tauhid, fiqh dan juga tasawuf. Jadi kalau kita lihat itu, ilmu fardu ain ini adalah dinamik ya. Dia melaksanakan, bila kita melaksanakan ilmu fardu ain, dengan sendirinya dia merealisasikan fardu kifayah. Ya, pembangunan. Misalnya kita berniaga ya. Kita berniaga dari segi tauhidnya, kita mesti realisasikan, daripada fiqhnya mesti ada syariat, ada peraturannya. Kemudian daripada tasawufnya itu, maka kita katalah contoh kita nak mengeluarkan makanan, maka kita yakin bahawa makanan itu dari segi tauhidnya, makanan itu menempah hati. Kalau makan makanan yang kotor, maka keraslah hati, hati tidak hidup, dan begitulah sebaliknya, kalau bersih maka hati akan hidup. Itu tauhidnya. Dan adalah cara-caranya itu dalam muamalatnya, bagaimana kita mau mengeluarkan makanan yang bersih tadi. Dan dengan itu nanti buahnya, tasawufnya akan muncullah akhlak-akhlak dalam kalangan manusia. Jadi artinya bila kita nak realisasikan fardu kifayah, tapi dia otomatik berlaku apabila kita melaksanakan ilmu fardu ain. Baik. Jadi itu saja untuk prinsip pembangunan yang keempat, iaitu kerangka pembangunan berteraskan Islam. Yang kita katakan kerangka itu ialah ilmu fardu ain yang mesti ada. Walaupun pembangunan itu fardu kifayah, bila kita melaksanakan ilmu fardu ain, dengan sendirinya fardu kifayah akan muncul. Ataupun apabila kita nak melakukan fardu kifayah, maka kita kena terikat dengan ilmu fardu ain. Barulah ia menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi kerangka kepada pembangunan berteraskan Islam. Dan insya-Allah dalam siri yang akan datang kita akan berbincang tentang prinsip pembangunan berteraskan yang kelima, iaitu ibadah sebagai pembangunan berteraskan Islam. Sementara itu kita berpisah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.